Salam sejahtera. Saya Sivadurga Manokaran dari Kumpulan Metacarpal akan membentangkan projek mini buku flip yang bertema Aspek Kesenian dalam Tamadun Islam dengan ahli kumpulan iaitu Logiswari Tanggavelu dan Vinila Saravanan. Aspek seni boleh dibahagi kepada pelbagai segi iaitu kemahiran, kegiatan manusia, karya manusia, seni halu dikenali sebagai fine arts dan seni pandangan yang dikenali sebagai visual arts. Kesenian itu juga merupakan suatu ciri tamadun di mana tamadun itu mempunyai tahap perkembangan kebudayaan yang tinggi. Tujuan seni Islam adalah kerana Allah. Dalam pembangunan seni kerangka dasarnya mestilah menyeluruh dan meliputi aspek-aspek akhlak, iman, matlamat keagamaan dan falsafah kehidupan manusia. Latar belakang seni bermula pada zaman Rasulullah dan Khalifah Rashidin. Ketika wilayah Islam berkembang luas, masyarakat Arab berbaur dengan pelbagai bangsa yang mana mempunyai kebudayaan dan kesenian. Oleh itu berlakulah anjakan paradigma terhadap kesenian di mana segala aspek diambil kira agar ianya tidak menyimpang daripada garis Islam. Antara peranan kesenian dalam tamadun Islam adalah untuk membina kekhusyukan dan ketenangan jiwa, menanam rasa takwa kepada Allah melalui seni yang berpaksikan tauhid dan sebagai proses pendidikan yang bersifat positif dan tidak lari daripada batas-batas syariat. Seni Islam juga mempunyai prinsip-prinsip seperti memartabatkan akhlak Islam dan meningkatkan nilai kemanusiaan. Kesenian dalam tamadun Islam mempunyai beberapa hukum iaitu wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Antara bidang seni terdapat dalam tamadun Islam adalah seni kad, seni bina, seni suara dan seni muzik. Seni dalam tamadun Islam mempunyai pengaruh sendirinya. Sebagai contoh, seni muzik yang berpandukan Islam seperti nazam, nasyid dan ghazal mempunyai mesej yang berlainan selain daripada menjadi bahan hiburan. Seni muzik tersebut merupakan muzik yang menyampaikan mesej tentang pengabdian diri dan pujian kepada Allah SWT. Seni pertama yang saya akan bentang ialah seni muzik dalam tamadun Islam. Kipai dan Al-Atari berpandangan bahawa perkataan muzik berasal daripada bahasa Greek iaitu music atau musah. Mengikut kepercayaan orang Greek, perkataan tersebut bermaksud muse iaitu bidadari. Muzik boleh dikaitkan keajaiban naluri untuk membetulkan dan membentangkannya sebagai sesuatu seni. Manakala muzik pada zaman tamadun Islam telah wujud tanggapan bahawa muzik telah pun wujud sejak zaman jahiliyah. Pada zaman tersebut, syair diibarat sebagai seni terpenting dalam tradisi masyarakat jahiliyah. Muzik seperti difahami adalah merupakan hasil cetusan fikiran dan minda manusia, sedangkan agama Islam adalah anugerah Allah. Dalam muzik Melayu tradisional, terdapat 5 rentak utama yang sering digunakan untuk mengiringi 5 tarian asas Melayu dengan nama yang sama, iaitu rentak asli, rentak joget, rentak inang dan rentak zapin. Seni muzik digunakan untuk upacara pernikahan, kelahiran, kematian dan keagamaan. Ia juga digunakan untuk mengiringi persembahan tarian dan sebagai terapi. Seni muzik juga mempunyai beberapa hukum iaitu pengharaman muzik atau nyanyian dan penggunaan alatan muzik dan penggunaan muzik sebagai mubah. Seterusnya, alat muzik di tamadun Islam. Alat muzik pertama yang saya akan membentang ialah gendang. Keberadaban gendang dipercayai telah bermuncul pada zaman kebudayaan logam prasejarah. Alat muzik gendang tertua ditemukan dari zaman Neolitikum dan bentuknya masih sangat sederhana.
Ciri-ciri gendang adalah badan gendang yang diperbuat daripada batang pokok-pokok bangkong, nangka atau cempedak. Muka gendang diperbuat daripada kulit lembu dan tali penegang diperbuat daripada rotan serga atau seri. Setiap gendang mempunyai cara-cara sendiri untuk dimainkan. Gendang serama digunakan gendang dipukul menggunakan kedua-dua belah tangan. Gendang melilah pula ialah gendang dipukul dengan kayu atau rotan, manakala sebelah lagi dipukul menggunakan tapak tangan. Gendang mertangga ialah gendang yang disandang pada leher dan dipukul menggunakan kayu pada kedua-dua belah muka. Seterusnya, alat muzik di tamadun Islam seterusnya ialah kompang. Penghijrahan orang Jawa ke tanah Melayu terutamanya di negeri Johor, Selangor dan Melaka telah membawa masuk sekali kesenian kompang. Kompang dikatakan diguna bagi membakar semangat tentera-tentera Islam ketika pergi berperang. Kini, kompang sudah menjadi sebahagian budaya dan kesenian muzik orang Melayu. Ciri-ciri kompang terdiri daripada kulit kompang dihasilkan daripada kulit kambing atau kulit lembu dan bingkai kompang dihasilkan daripada jenis kayu dan yang keras seperti kayu pokok nangka. Cara memalu kompang ialah dengan menepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan semasa perarakan, kenduri dan upacara-upacara tradisi lain. Alat muzik yang kita akan lihat seterusnya ialah gambus. Gambus merupakan kumpulan alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui tali yang bergetar. Alatan muzik gambus ini pula diperkenalkan di alam Melayu pada awal abad lagi. Terdapat berbagai teori tentang asal alat muzik gambus, sama ada ia berasal dari tanah Arab, Farsi atau Portugis. Namun, kebanyakan sejarawan menyatakan bahawa gambus merupakan alat muzik yang sering dimainkan oleh orang Arab yang berdagang di tanah Melayu ketika zaman pemerintahan kerajaan Melayu Melaka. Kini, masyarakat Melayu pula menggunakan alat muzik ini ketika persembahan ghazal dan tarian zapin dan terkenal di negeri Johor. Seterusnya, kita akan lihat ciri-ciri alat muzik gambus. Ia merupakan sejenis gitar bertali 6 dan membengkak berbahagian badannya hampir-hampir separuh bulat. Tali gitar diperbuat daripada perut binatang atau loyang yang dipetik dengan kuku tenggiling. Badannya pula diukir dari sebatang kayu nangka yang berongga di dalamnya. Lehernya pula ditutup dengan sekeping kayu nipis dan permukaan badannya ditutup dengan kulit kambing atau kulit biawak. Kita akan lihat cara bermain gambus. Instrumen gambus ini dimainkan dengan cara yang berbeza. Ada yang dimainkan dengan cara dipetik, dipukul, ditiup dan digesek. Alat muzik gambus sendiri dimainkan dengan cara dipetik akan mempunyai bunyi chordophone, di mana bunyi yang ini berasal daripada senar atau dawai. Gambus juga dimainkan dengan instrumen kendang untuk mengatur irama dan juga instrumen lainnya. Mari kita lihat cara bermain gambus dengan lebih teliti. Gambus boleh dimainkan pada posisi sama ada duduk di kerusi atau berdiri. Sebelum gambus dimainkan, individu perlu belajar cara memegang gambus dengan selesa dan sempurna. Cara bermain gambus dimulakan dengan duduk dalam keadaan selesa pada kerusi yang tidak mempunyai tempat letak tangan, kemudian letakkan gambus di atas paha sebelah kanan atau kiri sambil memegang bahagian atau hadapan gambus tersebut. Pastikan bahagian muka gambus menghala ke hadapan. Setelah itu, pegang alat pemetik gambus di antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan dan tinggalkan lebih kurang 1 cm untuk memetik tali gambus. Tangan kiri pula memegang secara sederhana. Terdapatnya papan nada pertunjuk untuk memudahkan pergerakan tangan kiri dalam memainkan gambus. Seterusnya, kita akan lihat alat muzik yang paling akhir, iaitu rebana. Rebana merupakan sejenis alat muzik yang berasal dari Timur Tengah. Penggunaan alat muzik ini berkembang luas sehingga ke tanah alam Melayu. Hasil temubuan Muhammad Azam
dengan Haji Ismail Yusof yang merupakan pengamal seni muzik tradisi Melayu di negeri Perak mendapati bahawa rebana adalah alat muzik yang mengiringi persembahan lagu tarian bubu. Lagu tarian bubu mempunyai lirik yang diselang-seli antara lirik bahasa Melayu dan bahasa Arab. Kini, rebana digunakan untuk mengiringi nyanyian chorus oleh penyanyi-penyanyi lelaki. Di Kelantan, ia digunakan dalam dikir rebana besar di majlis perkahwinan. Mari kita lihat ciri-ciri rebana. Ia mempunyai satu muka berbentuk bulat, belulang kerbau dipasang dan disiat dengan pasak-pasak kayu yang terdapat di kakinya. Ia terdiri daripada 3 saiz. Seterusnya, kita akan lihat cara bermain rebana. Posisikan rebana dengan betul. Rebana biasanya diletakkan di pangkuan atau diletakkan di atas meja atau bantalan di depan pemain. Pastikan rebana terletak secara horizontal dan stabil. Posisikan tangan dengan betul. Untuk memukul rebana, posisikan tangan dengan jari-jari terbuka dan tapak tangan menghadap ke bawah. Mulailah memainkan rebana dengan memukul membran menggunakan ujung jari atau stik kecil. Memukul dengan menggunakan ujung jari akan menghasilkan suara yang lebih lembut dan halus, sedangkan memukul dengan menggunakan stik kecil akan menghasilkan suara yang lebih keras dan berirama. Seterusnya, kita akan lihat tarian di tamadun Islam. Pertama sekali, kita akan lihat tarian zapin. Tarian zapin asal-usulnya adalah berasal dari bahasa Arab iaitu zafn yang mempunyai erti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Tarian ini dibawa oleh mubalik-mubalik dan pedagang-pedagang dari Timur Tengah yang datang dari tanah Arab dan Parsi pada sekitar abad ke-16. Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tariannya, tetapi ia telah dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita. Jom kita lihat jenis-jenis tarian zapin. Ia terdiri daripada zapin seri bunyian, zapin lengga. Zapin seri bunyian pengasas Tuan Haji Jaafar Ikhwan. Ia juga dipelajari di Jawa, Indonesia. Ia terdiri daripada 7 langkah tarian, di mana zapin lengga pula zapin yang tertua di Johor. Ia diwarisi oleh Kerajaan Melayu Melaka, di mana lengga ialah daerah buruannya Raja Melaka. Akhir sekali, ia terdiri daripada 6 langkah tarian. Seterusnya, kita akan lihat zapin pekajang. Ia diperkenalkan pada tahun 1998. Ia juga selalunya ditarikan semasa sambutan perkahwinan. Zapin pekajang ini terdiri daripada 13 ragam tarian. Ia selalunya ditarikan oleh lelaki sahaja, di mana zapin pekajang ini wajib untuk menari dengan setangkai bunga telur dan balut sehelai sapu tangan. Seterusnya kita akan lihat zapin putar alam, di mana pengasasnya ialah Allahyarham Encik Sa'dan. Zapin putar alam pula terdiri daripada 8 langkah, kebanyakannya selalu bertukar. Zapin putar alam juga akan menggunakan alat muzik seperti marwas dan gambus. Bahagian ini pula menunjukkan gambar-gambaran yang menunjukkan pelbagai jenis tarian zapin. Bahagian ini juga akan menunjukkan alat-alat muzik yang digunakan semasa tarian zapin ditarikan. Seterusnya, kita akan lihat lagu-lagu yang digunakan semasa tarian zapin. Muziknya adalah terdiri daripada lagu Lancang Kuning, Ya Salam, Zapin Budi, Zapin Pekan, Ya Ladan dan Naan Sidi. Seterusnya, pakaian tarian zapin terdiri daripada 2 iaitu pakaian lelaki dan juga pakaian perempuan. Bagi yang lelaki, baju Melayu teluk belanga, songkok tinggi, samping di bawah paras lutut, jambalaya disongkok, kerongsong disongkok. Manakala perempuan pula berpakaian baju kurung, samping, rantai emas, bersanggul atau bertudung. Mari kita lihat gerak tari zapin. Cara-cara menari tarian zapin ini pula terdiri daripada pelbagai langkah. Yang pertamanya ialah berjalan ke hadapan 3 langkah sambil tangan kanan dan kiri mengempal berulang kali mengaju ke hadapan dan ke belakang. Selepas itu, silangkan tangan kanan dan kiri yang mengempal. Seterusnya, bukakan langkah kaki kiri ke arah kiri bersama-sama tangan kiri. Selepas itu, maju ke hadapan 2 langkah seperti langkah pertama. Silangkan tangan kiri dan kanan sambil mengempal seperti langkah kedua.
Akhir sekali, bukakan langkah kaki kanan seperti langkah ketiga dan undur 5 langkah ke belakang dan ulangi pergerakannya. Seterusnya kita akan lihat tarian joget. Latar belakang bagi tarian joget adalah ia merupakan joget tari tradisional yang termasyhur oleh gerakan tangan gemalai dan rentak kaki yang perlahan diiringi lagu pantun. Joget dicipta oleh orang Melaka pada abad ke-16 disesuaikan daripada tari Branyo Portugis. Pergerakan joget berasal dari tari ronggeng Melayu di Sumatera Utara yang ditarikan secara berpasangan. Joget tari asimilasi yang memancarkan budaya timur dan barat. Mari kita lihat jenis-jenis tarian joget. Ia terdiri daripada joget lambat, joget serampang laut, joget rentas 106, joget pucuk pisang, joget pahang dan joget Kelantan. Lagu yang digunakan semasa tarian joget adalah Jingkling Nona, Lambat, joget Sayang Disayang, Lodeh Hoi Mak Lodeh, joget Gadis Melayu. Pakaian yang dipakai semasa melakukan tarian joget adalah terdiri daripada 2 bagi lelaki dan juga perempuan. Bagi lelaki, mestilah berbaju Melayu, songkok dan memakai samping. Bagi yang perempuan pula, kebaya Melayu, sanggul atau bunga atas kepala. Bahagian ini menunjukkan alat-alat muzik yang digunakan semasa tarian joget ditarikan. Bahagian ini akan menunjukkan cara persembahan tarian joget di mana dalam tarian joget gerak-geri kaki lebih penting daripada gerakan tangan. Tempo tarian yang sederhana ialah langkah 2/4 dan langkah 3/8 untuk pergerakan terpantas. Tarian joget ditarikan oleh golongan orang muda, tua, lelaki, perempuan atau berpasangan. Orang yang menari dikatakan berjoget atau bertandak. Pengiring tarian pula dipanggil pencak joget. Lelaki akan mempelawa penari perempuan supaya berjoget. Terdapat 3 atau 4 pasangan yang akan menarikan tarian joget dalam sesuatu persembahan. Seterusnya, tarian kuda kepang. Tarian kuda kepang dicipta oleh wali ke-9 yang hidup di Tanah Jawa pada abad ke-15 sebagai tarikan dalam usaha mereka menyebarkan syiar Islam di Tanah Jawa dan usaha mengembangkan Islam di kawasan pedalaman di Jawa. Wali sungguh menghadapi kesulitan untuk mendekati orang-orang di sana. Pakaian penari kuda kepang menggunakan pakaian tradisional Jawa kuno seperti lengkap memakai ketopang atau tanjak dan memakai kain samping. Alat-alat muzik yang digunakan semasa persembahan tarian ini adalah angklung, kenong kuda kepang, gong, bonang, gendang Jawa dan jidur. Cara persembahannya adalah tarian ini merupakan tarian berperang ala-ala tentera yang ditarikan dengan hanya menggunakan kaki. Tarian kuda kepang ini ditarikan oleh 9 orang penari, 5 orang pemain muzik dan selebihnya ialah danyang. Danyang merupakan penjaga atau gembala kuda kepang yang menggunakan cemeti untuk mengawal gerak tari serta tingkah laku penunggang kudanya iaitu si penari. Penari kuda kepang ini menari dengan cara mengenjutkan badan, mendongakkan kepala dan duduk. Mengenjutkan badan ialah pergerakan yang diumpamakan sebagai kuda tersebut sedang bergerak dan berjalan. Pergerakan mendongakkan kepala pula merupakan gerakan seperti kuda berlari atau berlumba, manakala pergerakan duduk pula ialah menggambarkan kuda itu berjoget. Persembahan tidak boleh dimulakan secara melulu. Terdapat beberapa perkara yang perlu dipatuhi sebelum memulakan persembahan bagi tujuan keselamatan. Di majlis perkahwinan contohnya, tuan rumah perlu menyediakan sedikit sajen dalam bahasa Jawa atau sajian yang merupakan makanan seperti kuih muih atau bubur merah. 9 jenis makanan ringan pula perlu disediakan khusus untuk penari. Seterusnya adalah tarian lilin. Tarian lilin berasal dari Sumatera, Indonesia. Tarian ini kononnya dicipta berdasarkan gerak-geri seorang wanita yang sedang mencari cincin pertunangannya yang hilang. Dalam tarian lilin ini, sebatang lilin yang diletakkan di dalam pinggang akan digunakan oleh para penari dengan membuat pelbagai gerak seperti membongkok, melirik, mengada dan sebagainya. Ada kalanya penari-penari memijak piring yang diatur. Mereka memijak gelas yang ditelangkup pada piring tersebut. Cara ini biasanya ditarikan oleh penari-penari yang telah mahir.
Pakaian atau busana yang digunakan oleh pesembah tari lilin tersebut adalah busana khas asal Minangkabau, yakni hiasan tangkulwak, baju batau, kain bawahan lambak, selendang atau selempang dan perhiasan berupa kalung dukua, galang dan cincin. Alat-alat muzik yang digunakan dalam persembahan tari lilin adalah tok-tok, biola, gendang dan gong. Cara persembahannya adalah seperti yang disebutkan, gerakan tarian yang dimainkan membawa lilin atas tangan dan secara berkelompok dengan gerakan gemalai cerminan suasana garis-garis desa. Sekawan mencari cincin tunangan yang hilang cerita asal persembahan ini. Aspek seterusnya di tamadun Islam adalah seni teater. Latar belakang teater ialah teater merupakan suatu bentuk kesenian tradisi. Peranannya lebih menjurus kepada bentuk hiburan masyarakat sebelum dimasuki oleh unsur-unsur modernisme. Ia sesuai dengan pertumbuhan masyarakat yang masih tertutup dan tebal kepercayaan animisme dan kaya dengan unsur ritualisme. Kegiatannya menjadi lambang dan imej bercorak kemasyarakatan dan berfungsi sebagai satu media komunikasi atau ekspresi. Oleh yang demikian, ia menjadi medan perlepasan emosi yang mengandung unsur-unsur estetika. Jenis-jenis teater tradisional terdiri daripada wayang kulit Kelantan, iaitu cahaya akan dipancarkan di belakang kelih dan patung-patung wayang yang diperbuat daripada kulit haiwan yang akan digerak-gerakkan di antara kelih dan cahaya. Jenis teater tradisional kedua adalah makyong, iaitu drama tarian makyong merupakan suatu bentuk drama tari Melayu yang menggabungkan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian dan digayakan dengan muzik, vokal dan instrumental seperti lagu, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Jenis ketiga teater tradisional adalah Mek Melung. Ia merupakan sejenis teater tradisional yang kini diancam kepupusan dan berasal dari Kedah Darul Aman di Malaysia. Persembahan ini dimulai dengan upacara bertabur di mana alat-alat muzik dan penyanyian suara latar dimain dengan serentak. Di samping itu, kraft tangan di dalam tamadun Islam. Kraft tangan dimaksudkan sebagai aktiviti yang memerlukan kemahiran dalam menggunakan tangan yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi seperti membuat tembikar, batik, ukiran, tenunan, anyaman, tekak, wau, gasing, perhiasan diri dan lain-lain. Latar belakang kraft tangan adalah kraft tangan pula membawa makna perusahaan yang memerlukan daya cipta dan kemahiran menggunakan tangan. Menurut Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia, kraft tangan Melayu boleh dibahagikan kepada 5 bidang iaitu aneka kraft, hasil rimba, hasil tanah, logam dan tekstil. Jenis kraft tangan pertama iaitu seni tembikar merupakan penemuan tembikar zaman purba ditemui di Gua Cha, Gua Nia, Bukit Tengku Lembu dan Ulung Tembiling. Definisinya adalah ia merupakan kesenian yang asli telah wujud di negara ini sejak beribu tahun dahulu. Ragam bentuk dan ragam hias yang terdapat pada tembikar melambangkan keunikan penciptaan tukang pada pandai Melayu. Jenis-jenis tembikar adalah pasu Sarawak, kendi, labu sayung, belanga, jambangan dan terenang. Pertamanya, labu sayung. Ia berbentuk tembikar ini berkonsepkan sebuah labu dan ianya berwarna kehitaman akibat proses pembakaran tanur dedak iaitu dibakar di dalam sekam padi. Kedua, terenang. Terenang adalah tembikar yang berasal dari daerah Kuala Tembilang, Pahang. Tembikar terenang ini mempunyai penutup dan alas berkaki tiga sebagai sokongan dan daya penarik. Ketiga adalah pasu Iban. Pasu Iban adalah tembikar tradisional yang diusahakan oleh masyarakat Iban di Sarawak. Proses pembuatan nuan mempunyai persamaan dengan cara pembuatan tembikar di Semenanjung. Keempat, tembikar kurun. Tembikar kurun adalah warisan tradisi masyarakat Karazan Dusun yang menetap di Kampung Melangkap, Kota Belud, Sabah. Tanah yang terdapat di kawasan Kota Belud amat sesuai digunakan untuk membuat kurun dan ia digunakan untuk memasak dan menyimpan makanan. Kelima, tembikar Sungai Dua. Walaupun asal-usul pembuatannya tidak dapat dikesan, namun perusahaan tembikar di sini berkembang pesat.
Ia dipercayai bahawa periuk dan belanga yang dihasilkan oleh pembuat tembikar di daerah ini mempunyai persamaan dengan hasil tembikar yang diusahakan oleh masyarakat India. Contoh keperluan harian adalah tikar dan topi dan lain-lain. Tekatan dikenali dengan nama suji dan merupakan sejenis kraf tangan yang popular dalam masyarakat Melayu. Tekatan digunakan untuk membuat kasut, kipas, muka bantal dan balutan tepak sirih. Hasil tekatan ini dibuat bagi tujuan upacara tertentu seperti dijadikan hiasan pada upacara perkahwinan, pertabanan raja dan lain-lain. Secara ringkasnya, falsafah kesenian dalam Islam adalah berpaksikan kepada tauhid. Hakikatnya, Islam tidak menjadikan keindahan dan hiasan dalam berseni itu sebagai satu matlamat, tetapi Islam mengutamakan manfaat kesenian itu kepada agama dan masyarakat. Motif seni dalam Islam haruslah menjurus kepada yang makruh, mengutamakan pembangunan akhlak serta mencegah kepada perkara mungkar. Islam tidak menentang seni selagi mana seni tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip seni dalam Islam. Prinsip seni dalam Islam mestilah memartabatkan akhlak Islam, meningkatkan nilai kemanusiaan dan berlandaskan wahyu serta menghubungkan manusia dengan penciptaannya. Fungsi seni dalam Islam adalah untuk mengiat akal manusia ke arah berkaitan dalam rohani dan jasmani, membina jiwa yang tentang dan khusyuk serta menambahkan ketakwaan kepada Allah.